sedar sebenarnya ini adalah PRN yang dipaksakan ke atas rakyat, tetapi lawan tetap lawan. Ini adalah satu perjuangan untuk kita membuktikan bahawa apa yang dilaksanakan, apa yang dirancang ini adalah semata-mata untuk kuasa, tembolok kuasa, bukan sebenarnya untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerana dalam konteks negeri Johor, kita sebagai pembangkang, walaupun kita dirampas mandat itu daripada kita, tetapi kita mengambil kira kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Kita kerjasama untuk memastikan belanjawan diluluskan demi rakyat, untuk memastikan program-program yang diberikan sokongan dan kerjasama sepenuhnya. Namun kita tahu dengan adanya PRN ini bermakna ini tidak ada kena dengan itu. Ianya hanyalah kerana tembolok kuasa semata-mata. Kita juga tahu dan sedar bahawa sebenarnya di kalangan mereka, kerajaan negeri Johor, ada masalah tersendiri di antara BN dan PM. Siapa yang jadi kerajaan pun kita tak pasti. Tetapi itu adalah juga hakikat yang berlaku. Mereka sendiri ada berlakunya pergeseran dan masalah, sehingga kan saya sendiri di kawasan kampung, kalau di kawasan Parlimen Ledang ada 5 kampung tidak ada berketua kampung sehingga sekarang. Kenapa berlaku begitu? Apakah kerana tidak ada masalah rakyat, kampung-kampung tidak boleh diwakili? Tetapi kerana mereka tidak dapat selesaikan perkara-perkara yang dahulunya dalam Pakatan Harapan kita laksanakan dan kita dapat selesaikan dengan baik. Ini bukan bermakna ianya adalah satu yang terbaik untuk rakyat. Kita tahu bahawa rakyat kita dalam keadaan yang sukar. Harga barang yang naik, harga telur semua tahu. Saya tanya dengan orang yang peniaga-peniaga di pasar malam, mereka sendiri sebut kalau jual martabak tu YB, ada telur dalam tu, ada bawang, ada minyak, semua itu bahan-bahan untuk buat martabak telah meningkat harga. Dan ianya menjadikan modal dan juga dari segi keuntungan mereka, jika pun ada, sangat sempit. Dalam keadaan yang begini sukar, kita sepatutnya tumpu untuk mengawal harga, untuk membantu peniaga-peniaga, untuk memberikan program-program kebajikan daripada kerajaan negeri ataupun wakil-wakil rakyat, bantu mereka yang di bawah. Kita juga tahu kes Omicron pun meningkat. Di tempat saya beratus-ratus, daerah tangkap beratus-ratus kes setiap hari sekarang. Bila ada saja kes-kes begini, mereka perlu dikuarantin. Bila dikuarantin bermakna mereka juga ada yang perlu dibantu untuk mendapatkan bekalan makanan dan sumber-sumber yang lain. Ini yang sepatutnya dibantu. Saya tak dengar apakah sebenarnya sekarang usaha yang dilakukan oleh negeri dalam keadaan di mana Omicron kes tinggi. Apakah ada sesuatu usaha yang dilakukan bantu di bawah? Kalau tidak adanya wakil-wakil rakyat, penyelaras-penyelaras kita yang turun dan bantu mereka ini, maka tidak ada usaha yang kokoh, yang sepadu yang dilakukan untuk ke arah bantu rakyat ini. Ini serius. Ini bukan satu perkara yang kita kata tak apa, mereka akan survive, tunggu habis pilihan raya negeri, nanti kita sambung balik. Saudara saya sekalian, saya sendiri akui kita sekarang tumpu kepada isu politik. Saya faham, memang. Tapi kalau kita tak laksanakan ini pula, kita tewas, maknanya kita bagi laluan mudah saja. Ini juga adalah satu perkara yang kita kena jawab kepada rakyat. Kenapa kamu beri ruang kepada mereka ini untuk terus mentadbir kalau kamu tahu mereka sepatutnya dihukum oleh rakyat? Mereka sepatutnya tidak melaksanakan mentadbir dengan cara yang begini. Jadi kita kena lawan. Ya, ekonominya tidak baik, kerjanya kurang, pengangguran dan sebagainya. Dan rakyat pun juga pada masa yang sama mungkin tidak ada mood, tidak ada perasaan untuk keluar mengundi, terutamanya selepas balik daripada Tahun Baru Cina.
Ini adalah cabaran-cabaran. Betul, kita nak kata kita nak bagi apa dia panggil rungutan dan sebagainya, tapi kita kena hadapi, saya faham. Tapi pada masa yang sama kita kena jelaskan kepada rakyat, sampaikan kepada mereka, terutamanya sekarang buat pertama kalinya dalam pilihan raya Malaysia, pilihan raya negeri, kita akan berdepan dengan undi 18 dan mereka yang telah didaftarkan secara automatik. Ini first. Tak ada lagi mana-mana pilihan raya. Pilihan raya umum pun tak akan, tapi inilah pilihan raya negeri Johor yang kita ada pemuda-pemuda umur 18 yang telah didaftarkan secara automatik, patutnya akan keluar mengundi pada 12 hari bulan Mac nanti. Jadi sekali lagi, ini adalah satu testing ground dan kita harus wajar untuk jumpa, santuni, cari jalan mekanisme strategi tertentu untuk pastikan bahawa undi muda ini akan menyebelahi kita. Saudara saya sekalian, proses untuk kita menentukan calon ini adalah satu proses yang tidak mudah, panjang. Saya sebut tadi pagi pun, saya kata saya dulu mungkin tidak memahami apa perasaan seorang pengerusi negeri yang terpaksa untuk melihat dan menilai pimpinan-pimpinan dan calon-calon. Dan saya sebut saya sekarang lebih memahami perasaan Pak Hasan, Saudara Hasan Karim kita, dulunya bekas pengerusi yang terpaksa juga melalui dalam pilihan raya umum yang lepas. Bukan mudah, ya, tapi kita ada proses yang saya amat hargai kaedah yang Presiden telah tentukan supaya kita dapat kumpulkan semua cadangan-cadangan, sama ada daripada MPN, daripada cabang, daripada wanita, daripada AMK, malah daripada kalangan individu-individu yang juga ada minat dan mungkin ada ketokohan untuk menjadi calon. Kita terima, kita ambil semua tu. Proses itu mungkin sedikit panjang, tetapi dia memberikan satu kewajaran untuk masing-masing mengemukakan pandangan ataupun cadangan mereka. Tapi pada akhirnya keputusan perlu dibuat. Betul, ada yang puas hati, ada yang mungkin kurang puas hati, tapi semuanya talalah kepada saya. Sayalah kena bertanggungjawab, sayalah kena ambil tanggungjawab itu. Walaupun depannya ada saudara Presiden, tapi ini pilihan raya negeri, ya, kita ambil tanggungjawab, ya, tapi dengan syarat, bila keputusan telah dibuat, bila nama telah disebut, semua kita kena sama-sama bantu, sokong, kerana matlamat utama kita ialah untuk jatuhkan, tumpaskan UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan kita perlukan semua kekuatan yang ada dalam parti, jentera, ranting, cabang, wanita, AMK, semua terperlukan. Juga daripada rakan-rakan kita, daripada DAP, daripada Amanah dan daripada muda juga. Ya, maknanya bagi saya, kita perlukan semua suara pembangkang ini. Kita perlu bersatu untuk melawan satu, bukan syaitan tapi satu suasana yang berbahaya. Ya, kalau dibiarkan, maknanya ianya boleh kembali timbul kembali isu-isu yang sudah lepas, yang membendung kita, rasuahnya, tata kelola yang buruknya, penyelewengannya, penindasannya, kezalimannya. Jangan lupa ini berlaku dulu, ya. Dan mungkin ia akan kembali menyebabkan kita rakyat sukar dan sulit sekali lagi. Jadi saya harap, insya-Allah, saya harap kita bersatu dalam hal ini. Kita ketepikan perbezaan, kita fokus, tumpu untuk menangkan semua calon-calon keadilan dan Pakatan Harapan juga muda. Saya harap, insya-Allah, kita berikanlah sokongan padu dan kita rancang dengan yang terbaik. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada ketua-ketua cabang, kepada akar umbi, kepada pimpinan-pimpinan yang telah pun berlapang dada, bertimbang rasa. Ada sedikit-sedikit, biasalah, ya, kita kena raikan dan kita kena uruskan kadang-kadang perbezaan pandangan, tetapi akhirnya saya ucapkan terima kasih kerana memberikan kerjasama dan sokongan
sehingga kita alhamdulillah berjaya untuk melaksanakan rundingan kerusi bersama Pakatan Harapan dalam masa yang awal dan pengumuman-pengumuman calon pun dalam masa yang awal. Ini adalah petanda bahawa kita boleh rancang dan kita boleh bergerak awal dan kita boleh susun program-program kita dengan lebih awal untuk menjamin kemenangan dalam piaraan yang ke-16 yang sekarang ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, memudahkan perjalanan kita, memberikan kita kekuatan setelah kita berusaha dan berikhtiar dan kita bertawakal kepadanya. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandre Banakem.